على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif Allah Ta'ala, wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi wali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyyati wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali'annahu ta'ala لو احتاج إلى محل لكان صفة والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما فليس بصفة ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, taufik hidayat dia, belas ihsan dia masih memberikan keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita dengan syariat yang dia diberi pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukur kita dengan Islam yang kita perolehi pula Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia, belas ihsan dia, mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, nikmat dia besar lagi diberi, disedarkan kita kefarduan untuk ilmu, khasnya nak mengenal ilmu iman, macam mana nak tasdik, nak yakin pada Allah Ta'ala, agar sentiasa perasankan Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan, keupayaan, kekuatan, kesedaran untuk berada dalam majlis ilmu, untuk berada di tempat yang baik, yang mulia, untuk sentiasa dalam keadaan taat pada dia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah sambungan kita ni masih bicara bab burhan, di mana kaedah burhan dia ialah kaedah akliyah, kaedah akal, kaedah metodologi berfikir untuk menyusun kurang-kurangnya dua rangkai kata ayat untuk menghasilkan natijah. Itulah dipanggil burhan. Jadi burhan kita nak sebut, nak sambung seterusnya adalah kata terjemah tu, kata dia ada pun bukti, burhan, dalil akal yang menunjukkan wajib berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri.
dalil menunjukkan qiyam bi nafsihi Allah Ta'ala. Macam mana pun kena perhati balik, antara kita dah belajar dulu, bila sebut qiyam bi nafsihi ada dua makna. Jadi akan ada dua burhan lah. Pasal qiyam bi nafsihi ni, atau terjemah kata berdiri sendiri, dia dengan makna tak berhajat pada zat lain. Pasal Allah dah zat, dia tak perlu pada zat lain untuk sabit zat dia. Itu. Dan makna kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada siapa menjadikan dia. Kerana Allah Ta'ala dia yang menjadikan yang lain. Mana mungkin ada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadikan dia, nescaya dia bukan Tuhan. Ternafi pada dia baqa, ternafi pada dia qidam, ternafi pada dia wujud zati. Pasal dia diwujudkan, subhanallah. Mestilah dia berdiri sendiri, barulah sabit wujud zati, dia qidam, dia baqa. Terus sekali lalu itu dah masuk burhan juga tu kan. Tapi asal nak sebut, bila sebut kata Allah berdiri sendiri, dengan mana dua, tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada tempat, maksudnya tak hajat pada zat lain. Pasal Allah dah zat, dia tak perlu pada zat lain untuk sabit wujud zat dia. Pasal dia, Allah ni nama bagi zat. Lepas tu Allah juga atas kata berdiri sendiri, maksudnya tak hajat pada siapa menjadikan dia. Pasal kalau ada yang menjadikan dia, dia tentulah tak istilahnya berdiri sendiri. Satu di atas pahaman itu antara yang kita dah belajar lah kan. Yang ni pasal kita dah bicara ni burhan, sedikit ulangan pelajaran ni ajar. Makhluk tak ada yang berdiri sendiri. Pasal makhluk mesti berdiri dengan Allah Ta'ala. Allah sah saja berdiri sendiri. Makhluk semua perlu berdiri pada Allah Ta'ala. Istilah berdiri pada Allah Ta'ala, kita berhajat kepada Allah Ta'ala kerana kita makhluk. Allah lah jadikan kita. Itu hakiki kita. Itulah kita sebenarnya. Dan itulah kita setiap detik dan saat. Tak ada sekelip mata pun dalam kehidupan kita ni yang boleh kita ni tanpa ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tanpa ada keberhajatan pada Allah Ta'ala. Mustahil. Cuma betulkan pemikiran kita yang kita kadang rasa berhajat. Besar kita bukan berasa hajat pada Allah Ta'ala, tapi berasa hajat kepada makhluk Allah Ta'ala. Ini kena betulkan juga. Pasal antara berhajat pada Allah Ta'ala, antara berhajat pada makhluk Allah Ta'ala, berhajat Allah Ta'ala besar sekali. Berhajat pada makhluk Allah Ta'ala pun sebenarnya atas nama berhajat, atas rupa berhajat, dan di atas proses cause effect berhajat. Sebenarnya memang tak hajat pada makhluk pun, sebenarnya memang hakiki berhajat pada Allah Ta'ala. Tu pun dengar kat statement tu kan? Yang itulah yang membawa kita dan insya-Allah memahamkan kita atas nama tauhid Allah Ta'ala tu macam mana, supaya nak letakkan Allah pada kedudukan Allah, martabat Allah. Jangan turunkan, jangan down standard kan dia. Makhluk ni tetap makhluk. Makhluk takkan boleh beri manfaat pada makhluk, melainkan Allah yang beri kedekat pada makhluk. Jadi realitinya makhluk memang tak boleh beri apa-apa hajat, tak boleh menunaikan apa hajat pada makhluk. Allah saja penunai hajat makhluk. Allah saja yang dia boleh cipta makhluk. Makhluk tak boleh cipta makhluk. Tentulah Allah memilih makhluk. Makhluk tak boleh milik makhluk. Hatta makhluk diri kita sendiri pun kita tak boleh milik diri kita sendiri. Tu pelajaran tu. Kita nak bicara ni burhan. Jadi burhan ni nak memantapkan kita punya maklumat bicara bab qiyam ta'ala bi nafsihi yang lepas. Jadi kalau maklumat pun tak kemas, macam mana nak datangkan burhan? Dan tujuan burhan ni supaya pahaman kita pada Allah Ta'ala makin mantap, makin kemas. Itu tujuan burhan. Dan sebelum nak kemas kan, mesti yang pertama kemas dulu, maklumat kemas dulu, barulah ada burhan kemasnya. Okey, macam tu tak? Satu, setiap apa benda yang disebut tu, tambah nak memahamkan apa maksud qiyam bi nafsihi tu, yang ada dua makna. La yahtaju ila mahallin, la yahtaju ila mukhassis. Kenapa lu tak ada? Pasal itulah maksud Allah diri sendiri. Allah yang qayyum.
Qayyum dengan makna qaim bi nafsi, antara huraian qaim bi nafsi. Allah Ta'ala tak hajat pada zat. Pasal Allah, dia nama bagi zat, tentulah sabit zat. Bersama dengan zat dia tentulah ada sifat. Kerana mana mungkin zat tanpa sifat. Cuma atas istilah zat tanpa sifat, dia adalah kaedah mulazamah akal berfikir dan istilah. Mana ada zat tanpa sifat, mana mungkin. Mana ada sifat yang terkonten sifat tanpa zat, mana mungkin. Jadi Allah nama bagi zat. Bila dia zat, dia tak perlu pada sifat untuk dia nak zahir dan wujud. Dan dia tak perlu pada zat lain untuk dia nak wujud. Pasal Allah dah nama bagi zat, dia tak perlu pada zat lain. Okey, saja saya ulang tu untuk faham kan apa sepatutnya kena faham. Kadang-kadang kita rasa kita faham, padahal tak faham. Sikit saya tanya gini sebelum masuk ke burahan tu. Allahumma salli. Allah Ta'ala berdiri sendiri kan. Kalau katalah tak ada syarahan dua ni, kita faham apa Allah Ta'ala berdiri ni. Pasal bahasa berdiri sendiri ni, kita memang pakai bahasa tu. Dan memang kita pakai berdiri sendiri ni bila kita tak ada keperluan dah pada mak ayah kita, kita boleh berdiri sendiri. Itulah kita panggil berdiri sendiri. Cuma berdiri sendiri kita berikut pahaman kita lah, berdiri sendiri kita. Jangan samakan dengan pahaman berdiri sendiri yang ada pada Allah Ta'ala. Jauh bezanya. Kita berdiri sendiri dengan mana kita dah tak bergantung lah kepada mak ayah kita. Itu maksud tak berdiri sendiri. Astagfirullah. Itu maksud berdiri sendiri yang kita dah sebut bahasa Melayu tak? Ada pendapatan sendiri, ada tahu cara cari duit, dah ada rumah penempatan, rumah sewa, tak pun nampak kawan ke apa, kita boleh berdiri sendiri dah, boleh berdiri sendiri. Berdikari lah tu bahasa pendek kita. Jadi berdiri sendiri pada kita, tak ajak kita pada mak ayah kita dan bantuan mak ayah kita, tapi masih berhajat pada makan minum, masih berhajat pada tempat tinggal, masih berhajat pada makhluk. Tu kata kita, makhluk ni tidak akan ada sebenarnya boleh makhluk menunaikan hajat makhluk. Makhluk bila pun dia akan berhajat. Sifat makhluk ni berhajat. Muhtaj. Bahasa yang kita sebut, makhluk ni martabat dia, sifat dia apa? Fakir. Fakir ke siapa? Fakir ke Allah. Makhluk fakir ke makhluk, dia suratan, dia rupa. Kita fakir ke harta, betul tak? Maksud fakir, hajat ke harta, hajat pada anak, isteri, hajat pada tempat tinggal, hajat pada pakaian, hajat, rupa hajat. Sebenarnya kita berhajat kepada Allah. Maksud Allah lah yang mensediakan semua keperluan tu kat kita. Dialah yang menunai hajat. Yang inilah nak faham. Kalau katalah kita berhajat pada pakaian pun, kena faham Allah lah tunaikan hajat kita pakaian tu. Dia yang jadikan pokok untuk dibuat sehingga menjadi pakaian. Kita berhajat pada makanan, semua protein. Allah lah yang jadikan semua makhluk yang menyebabkan, dan makhluk lah kita boleh makan dengan proses sembelihan. Dengan sebab tu kita dapat hasil-hasil tu. Jadi sebenarnya hajat kita ke siapa? Hajat kita kepada Allah, menunaikan hajat kita Allah. Makhluk, tak ada makhluk yang boleh menunaikan hajat dia sendiri. Jangan kata hajat orang lain, hajat kita pun kita tak boleh tunai. Kita lapar, kita tak boleh bagi kenyang kita. Saya sering sebut benda tu pasal atas kaedah kita belajar akliyah ni, dia burhan besar untuk kita sedar siapa aku. Siapa aku? Kita tak kenal siapa aku, memang tak akan kita akan boleh duduk tempat rasa fakir tu. Siapa aku ni, sikit bahasa itu. Siapa aku ni, saya teringat nasyid lah. Apa? Nasyid apa? Man ana kan ada nasyid itu. Apa man ana?
Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Aku makhluk Allah. Aku berhajat ke Allah. Aku ni fakir ke Allah. Itulah aku. Allah. Mana ada hajat siapa-siapa? Dialah penunai hajat aku. Oh, bila faham Allah ni penunai hajat, yang itulah tauhid yang kita nak bawa. Allah lah bila dia qayyum, bila dia saja wahdaniyah, qaim bi nafsih. Quran sebut huwal hayyul qayyum. Dia jua yang hidup. Dia jua yang berdiri sendiri. Makhluk mati, ni hidup. Allah yang bagi hidup itu. Semua makhluk ni Allah bagi ada. Kalau ada yang hidup, Allah yang bagi hidup. Makhluk dia bukan hidup diri sendiri, tidak. Bukan diri dia sendiri hidup, tidak. Tidak sama sekali. Makhluk yang diri dia sendiri berdiri sendiri. Tak ada. Yang ni yang hakikat yang kita nak faham ni, bagi kita reti sungguh. Kalau tak faham tu yang dia nak sebut burhan. Dan burhan yang sebut burhan akli. Kita tengok dia masuk ada bab kita pasal bila nak burhan di sini mesti ada dua burhan. Burhan kepada tak hajat kepada zat dan tak berhajat kepada yang menjadikan. Yang memang begini hanya Allah Ta'ala. Kita hajat macam-macam. Itu yang kita sentiasa fakir. Takkan terkeluar kita daripada hakikat diri kita. Apa dia? Fakir. Cuma atas tengok perlakuan adat, fakir pada makan minum makhluk apa macam. Tapi kalau tengok sebenarnya fakir kita bukan pada makhluk. Fakir kita pada Khalik makhluk. Sikit saya mengaji tutup guru ajar cara berfikir. Kita kadang kita rasa kita berhajat besar pada makan minum. Betul? Soal sikit. Ada tak sesuatu hajat kita lebih besar daripada makan minum? Ada tak? Dia kadang latihan fikir ni boleh cekap lagi kan. Bila dia bengap. Ya hidup. Ada tak sesuatu hajat kat kita yang lebih besar daripada makan minum? Lebih besar daripada wang ringgit? Lebih besar daripada tempat tinggal? Ni istilahnya, kalau bahasa Arab dia panggil daruriyatul hayat. Apa dia? Keperluan hidup. Keperluan asas hidup. Apa? Pakaian, makanan, tempat tinggal. Betul? Soal, ada tak keperluan yang lebih besar daripada makanan, pakaian, tempat tinggal? Ada tak? Itu bengap kita duk faham aku bajak pada makan minum tu duk kira makan minum je. Pagi-pagi dia makan minum tu yang bengap tu. Bergantungan kita makan minum. Mengaji pun nak dapat makan minum. Ngapal Quran pun nak makan minum. Ngaji pondok pun makan minum. Tambah ngaji akademik memang nak makan minum. Itu saya tanya, ada tak selain pada makan, ada tak lagi hajat kita yang lebih besar selain daripada makan minum, pakaian dan tempat tinggal? Ada lagi tak sebelum tu? Sihat. Ada lagi tak? Betul dah tu. Hajat kita besar sekali sebenarnya bukan makan minum. Hajat kita ialah nyawa. Soal, siapa boleh beli nyawa ni? Jadi sebelum fikir makan minum, fikir nyawa dulu. Aku tak boleh bernyawa. Kalau ada makan minum pun tak ada nyawa, nak buat apa? Tak boleh buat apa. Ada anak bini nyawa tak ada, nak buat apa? Kita yang tak terpakai. Dan orang takkan nak biarkan kita Dr. Kurung ni, bahkan di Kurumi yang kita buat semak, kita buat busuk orang. Jadi mana mahal, makan minum ke nyawa? Untuk hajat kita besar, nyawa ke makan minum? Nyawa lah. Siapa boleh bagi nyawa? Allah. Untuk hajat kita besar kenapa? Ke Allah ke makhluk? Allah. Untuk nyawa, hajat pada makan minum, siapa bagi kita makan minum? Siapa sediakan makan minum?
Siapa yang menciptakan dengan sebab tu benda tu boleh jadi makanan dan minuman kita? Siapa? Allah. Jadi hajat kita kat siapa? Allah. Makan minum ni antara benda yang mengganggu kita sampai ke orang. Pakaian ialah antara benda yang mengganggu kita sampai ke orang. Tempat tinggal adalah benda yang mengganggu kita sampai ke orang. Wang ringgit adalah benda yang boleh mengganggu kita pada Allah Ta'ala. Yang inilah istilahnya dunia. Yang inilah dipanggil makhluk. Upung bahasa tu. Apatah lagi kecintaan kepada makan minum. Pasal seronok nak makan. Makan seronok. Seronok nak makan. Minum seronok. Ada pakaian lawa-lawa seronok. Tempat tinggal cantik-cantik seronok. Ada anak bini seronok. Bini comel-comel seronok. Bini muda-muda seronok. Anak pun meretong ratus, semua cerdik-cerdik, pandai-pandai seronok. Anak ramai seronok. Harta ramai, harta banyak seronok. Kereta banyak seronok. Pening kepala tu satu hal nak urus tu, tapi seronok tak? Ada tak semangat nak memilih? Dan kita rasa inilah menyebabkan kepuasan dan inilah kebahagiaan kita. Betul ke makan minum banyak seronok? Yang tu yang nak mikir, waktu mikir. Keluar kita daripada kepompong kebodohan kita yang burhan tak betul. Yang kita rasa kita berhajat besar pada benda-benda tu. Tak. Hajat besar kita ke Allah. Kalau berhajat pada makanan pun sebenarnya berhajat kita pada Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk kenal dia macam ni ya. Supaya kita boleh liya'budun, liya'rifun dari dia. Supaya rasa hajat kita adalah kepada Allah. Kalau kita boleh buat pun sesuatu, sedarlah, aku tak boleh buat ni melainkan anugerah daya upaya daripada Allah. Ilham dibuat satu. Inilah ilham yang telah diilham oleh Allah pada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kewajipan kita pun tauhid ke Allah Taala. Okey, itu maklumat tu. Kita nak belajar apa? Burhan. Satu. Burhan ni nak memantap. Sebelum nak mantap, mantaplah tu dulu. Kalau yang tu tak mantap, macam mana nak burhan? Macam mana pun setidaknya boleh dengan burhan tu memantapkan faham Allah Taala. Satu kadang-kadang burhan ni macam tak manfaat. Nak dengar hak penjelasan kita macam mana boleh menyebabkan kita ada tauhid Allah Taala tu. Kerana hak tu lagi besar. Lebih jauh daripada burhan lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya burhan nak kata lebih jauh pun tak juga. Cuma kita tak pandai nak spesifikkan dengan burhan dan kaedah berfikir yang betul tu. Yang tu yang menyebabkan sebenarnya kita rasa berhajat pada Allah Taala. Saya dah sebut kat tuan-tuan tu burhan lah tu. Hajat bakar makan minum ke hajat pada Allah Taala? Hajat makan minum besar ke hajat nyawa? Apa beza hajat makan minum dengan hajat nyawa? Hajat makan minum berwaktu. Siapa yang makan 24 jam? Katakan. Siapa yang menyawa 24 jam? Kita menyawa 24 jam. Boleh tak menyawa tak menyawa seminit? Mustahil. Boleh tak makan satu hari? Boleh. 2 hari? Boleh. Setahun? Boleh. Minum air je? Boleh. Ada orang sebulan tak minum air, tak makan nasi kan? Minum air je. Tak makan apa, pepejal tak masuk, semua cuci air masuk dalam badan. Sebulan hidup. Ni orang tak ingat ni. Sebulan minum air. Tidaklah tak jarangnya ni. Saya saksi dengan mata kepala saya. Air kosong je. Sebulan. Tapi badan besar tu juga. Saja kita melawak sikit tu. Ya. Saya tengok mata kepala saya tengok dia melaksana yang benda tu. Lapar tak mati pun. Hidup kan. Bukti depan mata. Tapi kalau tak makan tak minum tak boleh. Tak boleh. Ada makan tak minum tak boleh. Tapi tak makan nanti minum boleh hidup. Ini Allah Ta'ala jadikan sabab kan. Jadi yang tu yang antara sabab menggagalkan kita dengan Allah Ta'ala. Macam apa? Kita duduk puasa berhajat kepada makan dan minum.
Tukar cara, bukan tukar, betul kan cara burhan ni dia. Makanan dan minuman ni yang menyebabkan kita minum ni boleh jadi survival hidup ni, siapa yang meletakkan peraturan ni? Allah. Jadi hajat kita siapa? Allah. Siapa tunai hajat kita? Allah. Ni tauhid. Satu, Allah saja yang berdiri sendiri, Allah saja yang tak hajat pada sesuatu. Makhluk ni atas sebut berhajat macam-macam. Fokuskan semua hajat tu. Siapa yang tunai hajat tu? Allah. Ni lah belajar tauhid. Belajar supaya mengenal macam mana ataupun bagaimana kaifiat supaya Allah boleh dirujuk. Allah boleh jadi tempat pergantungan. Allah ni as-samad. Allah ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja ya Allah kami sembah, Kau saja kami mohon pertolongan. Walaupun duk lapar makan nasi, dalam hati ni ya Allah Kau yang kenyangkan aku, Kau yang beri rezeki pada aku. Tak ada khilaf langsung, tak ada syak langsung, bukan zon, yakin seyakin-yakinnya, sedar sesedarnya, la ilaha illallah. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Engkau yang sembuhkan aku, Engkau ubat sembuhkan aku. Tapi jalan nak sembuh, ubat siapa sediakan ubat? Siapa yang founder ubat? Nisbah explore manusia. Ubat tu, bahan nak jadi ubat tu, siapa yang jadikan dia, sediakan dia? The creator of the ubat tu, Allah. Jadi hajat kita ke makhluk ke Allah? Allah. Ni fikir Ustaz, burhan ni saya ajar ni. Saya ajar ni burhan lah ni. Satu sikit kalau sebelum hampa kita tengok burhan. Masa burhan ni, burhan macam benda. Bukan sebut dah ke? Banyak kali dah saya sebut burhan tu benda. Okey, saya nak cerita burhan tu benda. Tengok. Antara cerita burhan dalam Quran, cerita Nabi Ibrahim lawan Namrud. Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Namrud ni siapa? Raja yang ada zaman Nabi Ibrahim yang dia mengaku dia Tuhan tu. Nabi Ibrahim ni bila dapat wahyu, diperintahkan untuk menyebut Namrud, mesti isu dia isu ketuhanan. Dia nak bagi betul Namrud tu, betul tak? Macam mana kita pun nak bagi betul kan kita ni, benda besar, isu ketuhanan. Jumpa Namrud nak cerita apa dulu? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumis. Tuhan aku adalah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Itu burhan yang dia tegakkan. Tuhan aku ya Tuhan yang menghidup dan mematikan. Namrud kata apa? Ana uhyi wa umit. Tuhan kau boleh menghidup dan mematikan, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Nabi Ibrahim kata apa? Tunjuk dalil engkau boleh menghidup dan mematikan. Maksud Nabi Ibrahim tu kalau atas nama huraian, macam mana Allah yang menghidup dan mematikan? Biji benih yang mati kena air boleh hidup. Siapa mengeluarkan benih tu? Boleh jadi akar, boleh jadi pucuk tu siapa? Allah. Tu Allah menghidup. Pokok ni misalnya, walaupun tengah subuh boleh kering, mati. Siapa mau mati kan? Allah. Itu maksud Nabi Ibrahim tu. Ataupun telur ngeramkan dia sampai boleh jadi anak. Siapa yang jadikan daripada album putih tu, putih telur dengan kuning telur tu, contoh telur ayam lah kan, boleh jadi anak ayam. Allah. Ayam pula, daripada ayam boleh, daripada ayam ni keluar telur pula. Siapa yang bagi jadi? Allah. Daripada ayam keluar tahi, daripada ayam keluar tahi ayam, daripada ayam keluar bulu ayam, daripada ayam keluar peluh ayam. Siapa bagi jadi? Allah. Ini kata Allah menghidup memati ni. Bahkan semua pengurusan tasarruf pada makhluk ni datang daripada Allah Ta'ala. Makhluk pun tak urus diri dia sendiri. Kita makan makanan boleh jadi darah, boleh jadi peluh, boleh jadi air kencing, boleh jadi air besar, jadi air kecil ni. Siapa urus? Allah. Makhluk tak boleh urus diri dia sendiri. Fokus dah asal sebut apa? Allah saja yang boleh menghidup dan memati. Namrud kata apa? Aku pun boleh menghidup dan mati. Dia nak buktikan dia boleh menghidup dan mati macam mana? Aku nak burhan kat kamu, aku boleh menghidup dan mati.
Pengawal ambil 2 orang tawanan. Ambil 2 orang dalam penjara. Ambil ni, mau main tombak. Mana ni? Mampu. No, aku telah mati dengan dia. Seorang lagi, kau, aku bebaskan kau. Pergi mana sini. No, aku telah hidup dengan dia. Cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Bodoh lah mana? Dia nak burhan. Burhan tu. Pada dia burhan. Kalau takat yang ni aku bunuh, ni aku telah mati dengan dia, yang ni aku bebaskan, aku boleh hidup dengan dia, yang kata engkau aku boleh buat gitu. Kalau engkau mengaku Tuhan, aku pun Tuhan. Kalau itu tangkap 2 orang, yang ni aku bunuh, yang ni aku lepas. Dia kata engkau Tuhan, aku pun Tuhan. Tapi orang bodoh macam ni tak boleh dilayan. Nabi Ibrahim tukar cara burhan dia. Burhan ni cara berfikir ya? Berfikir. Metodologi berfikir. Dia kata apa? Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala diterbitkan matahari belah timur. Tadi Allah Ta'ala menghidup dan memati. Dia faham dia pun boleh menghidup dan memati dengan burhan dia. 2 orang dalam penjara, 1 bunuh, 1 lepas. Boleh? Okey, sekarang bagi burhan yang bagi kantoi dah. Apa dia? Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Ta'ala terbitkan matahari daripada belah timur. Terbenam tu tak payah sebut apa, Quran ringkas lah, ijaz bahasa Quran. Terbenamkan sebelah barat. Baik, kalau kau Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Terbitkan matahari sebelah barat, terbenamkan belah timur. Silakan. Itu burhan. Itulah burhan. Itulah burhan. Burhannya apa? Metodologi berfikir. Susun 2 rangkaian kata ayat untuk menghasilkan natijah. Allah terbitkan matahari sebelah timur untuk menangkan sebelah barat. Engkau kata engkau Tuhan. Kalau engkau ketuhan, tentu engkau upaya untuk terbalikkan. Terbitkan belah barat, terbenamkan belah timur. Silakan. Itulah Quran. Mampu kata lari malam je. Tapi pasal dia ada kuasa, tangkap Ibrahim. Satu penguasa kanan dajal. Dia tak boleh lawan. Kita cakap betul, dia guna kuasa. Baik. Tak faham tu lah saya cakap apa ni. Kanan dalam tu. Semua ada orang tak faham burhan saya. Tak fahamnya pasal dia. Fikir tu satu hal. Saya nak cerita apa ni. Orang ada kuasa, dia cakap tak betul, kita lawan ni betul, dia dah tak ada akal nak lawan kita, apa dia buat? Dia tangkap kita, dia charge kita salah. Bukan salah kita cakap tu, salah masa kita duk lawan dia tu. Tak faham saya apa? Tak faham tu dah. Dia kata sembahyang Jumaat boleh bukan 40, dan 40 tak ada mustahil, tak apa, ada pendapat kata itu, kita lawan kata dia. Kita kata mana boleh sah, mesti ada 40, dan 40 antara syarat besar mesti bertautin. Kita sebut kitab gini. Kita sebut macam tu pun dia tak boleh lawan dah. Memang betul pun. Betul macam mana? Kita kata ini bodoh kena mengaji. Macam mana? Agak apa saya kau bodoh kami. Yang ini telah diperkenankan oleh orang yang berkuasa. Kau melawan orang pihak berkuasa sekarang. Ati Allah wa ati Rasul. Wah, dia nak burhankan dia pula. Aku ati Allah, ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri tak sebut ati'u, tak mutlak. Kalah lagi. Hadir saya sebut apa ni? Burhan. Dia nak ajar burhan. Satu Quran sebut hatu burhanakum. Bawa mai cara berfikir metodologi kau. Satu ulama-ulama kita dia ajar kita baik akidah, baik fiqh, baik tasawuf punya. Kemah ilmu ni bang. Cuma kita tak mengaji daripada tutup guru yang pakar-pakar ni. Kita rasa yang bengong-bengong tu pakar. Padahal bengong. Padahal bengap. Tak boleh saya punya bahasa macam ni lah. Mesin ni bagus. Tak teruji pun lagi pun bagus.
Kat binatang pun tak diuji lagi. Kat orang pun baru nak pakai. Dah dia kata dijamin bagus. Apa benda jamin kepala otak? Apa tak cuba pun lagi. Baru nak pakai. Boleh faham saya tak apa? Vaksin. Dah dia kata bagus dah. Jangan ragu-ragu. Benda jangan ragu-ragu. Orang yang mengeluar pun meragui vaksin dia. Adakah dengan vaksin ni boleh jamin tak kena COVID? Belum tentu. Berapa persen boleh nak sembuh? Tak boleh nak lagi persen tu. 90% tak. Kita pula yang tak tahu apa-apa ni jamin 90% terpelihara daripada COVID. Tapi kena pakai mask juga. Tapi kena penjarakan sosial juga. Apa benda Burhan kau cakap ni? Betul dia kata harus. Betul dia wajibkan. Kenapa pula wajib? Memang berkesan ke? Berkesan tak urusan wajib. Tak faham saya. Saya cakap panjang lagi, orang kata ngimpin pula. Tak, saya nak ajar Burhan. Saya nak ajar Burhan. Saya nak ajar cara berfikir. Kalau dia kata vaksin tu dengan sebab tu jadi sembuh, apa ramai baru ratus-ratus ribu dah orang yang kata kena positif. Kita tak kena ni, kena kuarantin 14 hari. Betul? Kalau ada yang kena lah positif, kita kena 14 hari. Orang yang positif tu makan tidur, tak ada apa-apa pun, tak pergi ubat apa pun. Makan tidur, 8 hari balik discharge pada hospital, sembuh sepenuhnya. Apa cerita ni? Orang positif 8 hari sembuh sepenuhnya. Kita yang negatif ni kuarantin 14 hari. Mana ada $40 pun tahu cakap tu. Bila kita cakap, kata dia dengarlah nasihat pakar. Lah, pakar benda itu. Boleh faham saya cakap apa? Dengarlah kata kamu. Inilah ajar Burhan. Salah kita diperbodoh. Memang telah diperbodohkan. Diperbodoh. Betul sampai tak sampai Jumaat. Jumaat fardu. Man. Tak. Itulah kita boleh kabur jelah. Allah. Baik. Saya nak ajar balik pada Burhan tadi. Dah tanya Burhan tu benda. Itulah Burhan. Burhan tu cara berfikir yang betul. Cara yang berfikir yang betul. Memang Nabi SAW, para ulama, tutup guru kita, dia keluarkan hukum hakam khas Quran yang telah diistimbat, yang kita duk baca ilmu-ilmu yang macam ni. Dia bukan sebarang ilmu. Dia satu ilmu yang dah ditapis, dah disaring murni semurni-murninya, jelas sejelas-jelasnya. Siapa nak engkar apa benda yang disebut, engkar tengok. Lagi engkar lagi bodoh. Jadi macam mana urut tu? Orang ku Tuhan, orang kata Allah Ta'ala menghidup dan mati, dia rasa macam dia pandai, dia pun boleh hidup dan mati. Suruh terbit matahari sebelah barat, kantoi engkau. Quran kata apa? Fa'ti biha minal masyriqi fabuhital ladzi kafar. Fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Terdiam orang kafir ni. Namrud yang kafir ni, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala ni, terdiam tu. Buhita ni didiamkan, maksudnya apa? Apa nak sebut bahasa? Terpinga-pinga kebuntuan akal untuk berhujah dengan Nabi Ibrahim. Habis-habis apa? Tangkap. Itu lah. Boleh? Faham? Burhan tu lah Nabi Ibrahim guna juga. Burhan juga. Apa dia? Duk sembah tokong. Macam mana buat? Sampai berlaku peristiwa, dia pecahkan semua tokong, tinggal satu je yang besar. Waktu bila dia orang balik tengok apa, tak ada orang yang suspek untuk dituduh melakukan kegiatan perbuatan tu, melainkan ni qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tangkap Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina, engkau ke yang pecahkan berhala kami ni. Itu antisat, dengar.
Adakah engkau yang besarkan ni, yang pecahkan berhala ni? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang pecahkan berhala ni orang yang paling besar di kalangan kamu. Dia sebut betul, kaum ni faham besar. Siapa yang orang besar di kalangan mereka? Berhala dia. Berhala pun mestilah berhala yang paling besar. Dia faham, orang ni lah buat. Nabi Ibrahim maksud dia siapa? Siapa orang paling besar di kalangan kamu? Dia. Yang tu ada pelajaran kita bab kerasulan. Mustahil Nabi Rasul bohong. Satu, tak baik. Orang yang buat ni lah orang paling besar di kalangan kamu. Mereka duk salah faham apa? Berhala. Apa dia? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kamu tanya dia. Tak percaya, kau tanya kat dia kalau dia boleh bercakap. Nak tanya apa? Tanya dengan berhala besar tu lah. Ibrahim, apa sebut kau nak suruh kami tanya berhala ni? Berhala mana boleh bercakap? Bercakap pun tak boleh. Aku sembah mereka pergi sembah. Buat apa? Tu burhan. Mak burhan. Macam sentot tak? Kantoi tak? Tapi kuasa ada tak? Tangkap Ibrahim, kita bakar dia hidup. Orang burhan macam ni. Burhan macam ni. Untuk guru kita bila sebut satu-satu tak boleh lawan macam mana? Tangkap. Menjual. Tangkap itu hidup. Bubukam. Jangan bagi bercakap. Tarik oleh. Yang mengong tu bagi bercakap. Benda ni. Siapa dia ajar agama macam ni? Jawab burhan tu. Wahabi. Kita dah sebut selalu dah dengan burhan dengan apa. Mana betulnya pahaman Allah Ta'ala atas langit? Mana betulnya Allah Ta'ala atas aras? Gila babi punya akidah tu. Diam dia. Ada apa-apa. Kita yang bercakap gila babi ni pula salah. Ni ustaz ni tak ada adab, tak akhlak langsung. Duk gila babi. Cakaplah dengan bersopan. Oh, kata Allah atas aras tu bersopan. Kepala otak kau. Burhan apa kau pakai? Itu ayat kufur tu. Kepala otak bukan ayat kufur. Memanglah ayat tu maki. Mana lagi orang kata apa? Lagi salah besar kata Allah atas aras dengan kata kepala otak tu. Memang kepala otak. Kepala tak ada otak. Yang tu kau rasa yang tu satu perkataan yang biadab, yang tak ada akhlak. Kata Allah atas aras ada akhlak. Apa kepala otak kau bengap tu ke mana? Faham? Kata berhala yang ni salah besar. Yang Nabi Ibrahim buat tu lah kan. Dia kata sembah berhala tak apa. Apa bengap kau ni? Tapi ada kuasa tangkap Ibrahim. Dia faham saya cakap apa? Bila dia ada kuasa tangkap. Tahlil tak boleh buat. Tangkap. Jangan pergi masuk negeri kita. Orang macam ni bahaya masuk dalam negeri kita. Rosak sunnah. Ni semua ahli bid'ah. Ya. Orang ada kuasa, dia boleh buat lagi tu. Siapa ni? Misal jangan sensitif sangat. Relax lah. Allah, mana pergi ni? Asalnya saya nak cerita burhan tu apa dia? Betul lah burhan. Tentu burhan ni dia menggunakan metodologi berfikir. Tu ulama ajar kita tauhid ni dengan burhan. Allah ada, Allah wajib ada. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Ni semua falsafah. Kepala otak kau. Burhan lah. Kepada saya bukan kepala otak ya. Ni falsafah juga ni. Falsafah yang ni kepala otak kau. Burhan lah. Main tu ni sebelah aku sepak lagi. Macam mana dia boleh kata yang ni adalah falsafah? Kalau falsafah apa? Dalil akli ya. Burhan. Kadang kita cakap dia pula disebut hatu burhanakum. Baik aku bagi burhan lah ni. Ulama kita dah cerita sifat 20 semua dengan burhan. Boleh? Itu saya faham. Cerita apa? Allah. Baik, jadi kaedah burhan ni dia kata kalau Allah Ta'ala ni tak qiyam binafsih.
Dengan bukti. Ada pun bukti wajib berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sekiranya Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Itu dalil pertama. Burhan pertama. Kalaulah berhajat pada zat untuk dia wujud, apa jadi? Nescaya dia sifat. Kalau Allah berhajat pada zat, Allah bukan zat lah, Allah sifat. Allah ni sifat semata-mata ke? Allah nama bagi zat. Yang tu pun ada kita belajar zat sifat Al-Quran tu panjang pula. Atas kaedah berhujah telah kita belajar zat sifat. Allah nama bagi zat, dan setiap zat mesti ada sifat. Ada benda berlaziman antara benda dua perkara tu, zat sifat tu. Istilah zat sifat pun istilah aja untuk kita mahamkan apa dia diri satu perkara. Ada zat, ada sifat, ada af'al. Disebut ada af'al, akan ada asar fi'il, ada kesan daripada perbuatan. Yang makhluk ni khasnya adalah asarullah, kesan daripada apa Allah Ta'ala buat dengan kita, kan? Kita ni makhluk ni hasil Allah buat kita. Ini dah natijah daripada apa Allah Ta'ala buat ke kita. Kuat pula dia ni, orang tutup api lah. Apa saya nak cerita ni. Jadi bila sebut zat sifat, Allah kalau dia berhajat pada satu zat, sama ada dia ada dua keberangkalian dia. Sama ada Allah Ta'ala ni sifat berhajat pada zat, ataupun dia zat berhajat pada zat. Zat berhajat pada zat dipanggil tahsilul hasil. Dah dia zat, dia perlu zat lain buat apa? Atau kita cerita Tuhan, boleh faham saya tu buat apa? Kalau tak boleh, maksudnya tak ada keupayaan berfikir yang waras untuk faham kita nak cerita zat. Zat, apa perlu zat kepada zat? Zat dah dia zat, buat apa perlu pada zat untuk dia wujud? Yang perlu pada wujud kepada zat adalah sifat. Sifat saja yang perlu pada zat. Pasal sifat tak boleh berdiri sendiri. Zat saja berdiri sendiri, sifat mesti berdiri di zat. Ada orang yang ni pun dia tak faham. Tak faham, tobat mengaji lain lah. Saya bukan baru mula ngajar zat dan sifat. Kita ajar burhan zat dan sifat. Satu bila mengaji ni, dia tengok kantoi hari ni macam mana? Dengar-dengar mengaku bodoh, pergi tengok pelajaran awal. Zat dan sifat balik, pergi faham balik pelajaran tu. Maksud apa? Ni tak boleh faham. Jangan cuba nak faham benda yang tak boleh faham. Pasal apa? Mana boleh faham? Nak faham benda yang kau tak boleh faham. Pasal ni dah label apa? Engkau label apa? Ni label burhan. Engkau label informasi pun tak tahu. Zat dan sifat yang tak boleh kenal. Mana zat, mana sifat? Ada orang zat dan sifat pun tak kenal. Kata dia manis ni zat, manis ni zat. Manis sifat. Gula nama bagi zat, sifat dia manis. Betul. Macam-macam hal tu saya tak ulang lah situ. Untuk pergi tengok pelajaran lama. Tak ada tobat ngaji lain, ngaji lama sikit. Kalau tu saya perlu pada huraian lain. Ada saya menyemut cerita tu, saya cerita. Kalau duduk depan lain hal. Tak ada lagi, tak rasminya majlis. Sambil minum air saya ajar. Sambil minum air tu saya ajar ni. Minum air. Bagi saja bubuh air tawar ni, tak payah bawa gula. Minum. Kenapa manis ustaz? Kenapa manis? Kenapa tawar ustaz? Kalau tawar nak apa? Nak gula. Gula tu zat ke sifat? Saya ajar macam tu nanti. Bagi dia fikir. Betul? Tutup guru kita kena diajar dengan benda-benda macam tu je. Astagfirullah. Untuk nak dapat tauhid, tujuan kita nak dapat tauhid, nak pergi ke Allah Ta'ala. Untuk kita ni apa? Kita makhluk, ada zat kita. Boleh zat kita berdiri sendiri. Zat kita atas nama diri kita, atas nama kita zat. Kita tak perlu pada tapi mana pula tak perlu? Kita perlu pada makan minum. Kita perlu pada zat lain untuk makan minum, perlu pada zat lain untuk tutup badan kita, perlu pada zat lain untuk kita bernaung, untuk kita duduk, perlu pada zat lain untuk datangkan kipas, perlu zat lain untuk masak. Perlu kan? Perlu ke siapa sebenarnya? Tengok rupa zahir, perlu pada zat makhluk. Makhluk ni boleh beri sesuatu kepada makhluk. Itu yang burhan demi burhan. Atas kita punya akidah, Allah bagi semua. Akidah dah ada cantik.
Tapi burhan itu tak ada burhan sempurna menggagalkan kita, menyebabkan blur kita ke Allah Ta'ala. Dia sama nak pergi ke Allah Ta'ala, tak kuat. Tak boleh nak pergi hati ni terus rujuk pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita tak kenal makhluk ni duduk martabat mana. Tu yang nak sempurnakan dia. Ambil apa formula dia. La ilaha illallah. Makhluk bukan ilah. Makhluk bukan zat yang zat boleh tunai hajat. Penunai hajat Allah saja. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Siapa soal tu? Dah belajar satu hal, lepas tu nak burhan satu-satu. Tu yang antara burhannya, makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk mesti berdiri dengan Allah Ta'ala. Allah memang berdiri sendiri. Allah tak hajat pada zat lain. Allah tak hajat pada siapa menjadikan. Tu yang qaim min nafsih. Ya. Satu Allah, kalau dia tak zat, dia sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Yang boleh ada sifat hanya zat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Pasal sifat dia bukan ada hakiki. Dia itibari saja sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Zat saja boleh mempunyai sifat. Yang tu pun tak faham. Sifat tu tulis maklumat, aku tak faham. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Zat saja boleh ada sifat. Aku tak faham. Aku tak faham. Aku tak faham. Bagi faham. Pasal tu statement tu. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Jangan saya sebut. Wang kertas kita ada nilai, betul? Nilai ni sifat yang ada pada wang kertas, boleh? Boleh tak nilai yang ada wang kertas tu boleh menggembirakan kita? Bukan nilai yang ada pada wang kertas tu menggembirakan. Wang kertas tu lah menggembirakan kita. Tapi pada wang kertas tu ada nilai. Semata-mata nilai ni menggembirakan kita, bodoh namanya. Panjang kalau saya nak burhankan tu. Lepas tu wang kertas ni sebenarnya bernilai ke? Dianggap dan diperlakukan dengan nilai. Padahal dia bukan benda bernilai. Kertas. Kalau manusia itu tengok fed up lah tengok wang kertas ni. Baik nasi bagus daripada kertas. Ambil duit rebus boleh tak? Tak boleh. Semua orang tinggalkan wang kertas. Apa akan jadi? Wang kertas esok tak laku. Saja saya sebut tu. Saya nak ajar berfikir zat dengan sifat tu. Pasal apa orang duk kejar duit? Pasal bila sifat laku tu dia letakkan kat dia. Bila sifat laku tu dah tak ada kat dia, macam bila Amerika pun jatuh, dolar Amerika pun jatuh. Siapa nak simpan dolar Amerika? Bodoh. Dia. Untuk apa yang kekal? Yang kekal hanya Allah. Baru cerdik. Itu yang ngaji tauhid nak cerdik tu. Nak pergi ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham kita apa saya sebut ni. Kadang saya lacak tinggi sangat apa. Mudah-mudahan boleh faham. Baik, asal nak hujah situ. Jadi sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Antaranya sifat tak boleh sifat dengan sifat ma'ani. Sifat tak boleh sifat dengan manawiyah. Sedangkan kata Allah mesti ada sifat. Jadi bila Allah mesti ada sifat, tentulah Allah bukan sifat. Tentulah Allah nama bagi zat yang wajib wujud, yang bersifat qidam, baqa, mukhalafah, lawadis, qiyam, nafsi, wadaniyah. Dan sabit pada dia ada sifat ma'ani dan ada sabit pada dia sifat manawiyah. Jadi Allah nama bagi zat. Dan kebanyakan kita sebut nama ni kebanyakan nama yang menunjukkan pada zat. Walaupun ada nama yang menunjukkan pada mana sifat. Tu faham saya sebut apa tu? Ada nama yang menunjukkan pada mana zat, ada nama yang menunjukkan pada mana sifat. Boleh faham? Cakap Melayu tu. Kalau saya sebut Arab lagi benih apa? Minal kalimat sifatun tadullu ala zat. Minal kalimat kalimatun dallat ala zat. Wa minal kalimat kalimatun dallat ala sifat. Faham betul? Tu ngaji kena ngaji lama sikit. Dengar tapi tak boleh proses. Boleh. Jangan.
Ada benda kena dengar dulu. Sekali lalu lah. Sedangkan kata dia Maulana Jalla wa Azza ni Allah Ta'ala dia bersifat dengan makni dan maknawiyah. Allah As-Sami' tentu ada sama, dia Al-Basir tentu ada basar. Kalam Allah tentu dia mutakallim, bila mutakallim sebut kalam. Dia ada sifat. Bila dia ada sifat, ada fi'il lah, tentu wasfi ada pada dia dan tentu sabit zat dia. Takkan dia berkata-kata tak sabit zat dia yang berkata-kata. Apa cerita apa? Bila ada fi'il, bila ada sifat, tentulah sabit zat. Jadi maka sebab itu satu, Allah dia bukan sifat. Masuk bukan sifat ni, Allah bukan sifat semata-mata. Bahkan Allah nama bagi zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan pada dia. Allah nama bagi zat yang sabit pada zat dia segala sifat kesempurnaan. Allah bukanlah hanya satu nama yang dia sifat, yang sifat tanpa zat, yang dia perlu pada zat lain. Ada pula benggap apa faham gitu. Okey, ya. Jadi ada yang silap faham, betul lah faham. Tadi dalam pengalaman mengajar, kadang ada orang tanya pun ada, yang live ada, yang pernah rekaman pun tanya apa? Kata dia, Allah ni cuba tunjuk mana dia zat. Allah cuba tunjuk mana dia zat. Macam mana nak tunjuk zat Allah Ta'ala? Zat makhluk boleh tunjuk, zat makhluk pun ada zat yang kita tak boleh nak tunjuk. Tapi kena faham zat tu apa dia. Jadi kalau sebut Allah, mana sifat, mana zat? Allah ni nama, Allah bukan zat. Nama yang menunjukkan bagi zat. Dia mesti ada nama yang ada marji' asma', tempat rujuk zat. Kalau saya kata lampu, lampu nama, kata nama lampu, mana lampu? 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 Tempat rujuk dia tu, itulah zat lampu. Boleh faham? Allah nama bagi zat, ada sabit zat, tapi zat Allah nak tunjuk ke mana? Tapi akidah kita sabit zat Allah Ta'ala. Okey, sikit ke sana. Nak kata nama yang menunjukkan pada zat, ada nama yang menunjukkan pada mana sifat. Jadi Allah nama yang menunjukkan sebut zat, yang pada zat dia sabit segala sifat-sifat kamalan. Ada orang kata falsafah. Tak, ini bahasa, ini istilah. Macam mana kita mengaji, kata nama ada common noun, ada proper noun. Ngaji falsafah bukan ngaji falsafah, itu ngaji lughah namanya. Jadi faham, jadi kaedah nak memahamkan tauhid dengan ambil kaedah bahasa, zat, sifat. Itulah. Kemudian hujah seterusnya, burhan seterusnya, lawih taja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Kata dia, dan sekiranya dia ni Allah Ta'ala ni berhajat kepada yang menjadikan, dengar ayat pun dah geli tengkuk lah. Kalau Allah berhajat pada yang menjadikan, nescaya dia baharu. Bila dia berhajat pada yang menjadikan, dia tak berdiri sendiri namanya. Fokus kita situ, tak berdiri sendiri atas makna yang kedua, yang yahtaju ila mukhassis kan? Jadi Allah qaim bi nafsih dengan mana la yahtaju ila mukhassis. Dia tak berhajat pada siapa menjadikan dia. Pasal dialah yang menjadikan segala makhluk. Kalau ada yang menjadikan dia, lazim daur dan tasasul. Daur dan tasasul dua perkara yang mustahil dalam bab ketuhanan. Kita dah belajar juga burhanat tu. Mana mungkin berlaku daur pada ketuhanan, dia yang menjadi dan dialah yang kena jadi dengan siapa yang dia yang menjadi. Faham? A dijadi oleh B, B dijadi oleh C, C dijadi oleh A. Kalau Tuhan ni daur macam ni, akan berlaku pada setiap Tuhan tu dua perkara yang mustahil berhimpun. Apa dia? Dia yang menjadi, dia yang dijadi. Dia yang menjadikan sesuatu, sesuatu yang dijadikan oleh dia itulah yang menjadikan dia. Ad-diddani la yajtami'ani. Kedah bahasa Arab sikit lah. Ini pun burhan juga ni. Dua yang berlawanan mana boleh berhimpun? Macam mana dalam masa yang sama Tuhan, dia yang menjadikan Tuhan ni, Tuhan yang dijadikan oleh dia itulah yang menjadikan dia. Pening kepala. Bukan pening kepala, bodoh kepala.
Mustahil daur. Jadi bila mustahil daur, subutlah kidam. Mustahil daur, mustahil tasalsul. Ada benda dah belajar, tu pun tak faham, tobat mengaji lain. Dengar elok-elok orang duk ajar daur tasalsul apa benda. Jangan duk tersasul. Belajar bagi faham tasalsul, jangan tersasul. Okey, itu main bahasa sikit. Habis selesai tu, senang je faham. Kata dia, bagaimana ia boleh berlaku? Macam mana boleh kata Allah berhajat pada yang menjadikan? Apa benda ni? Dan kata dia, bukti telah berdiri atas wajib kidam dan baqa. Allah dah kidam baqa, takkanlah dia berhajat pada siapa menjadikan. Allah sedia dan Allah kekal. Bila dia kekal, tentulah dia kidam. Bila dia kidam, takkanlah ada dia berhajat kepada yang mewujudkan dia. Bengap apa ni? Tobat pergi ngaji lain, kelahi balik buat kidam dengan baqa. Duduk kelas darjah 1 balik. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 wujud kidam baqa. Kita ni dah apa ni, qiyam bi nafsi dah ni, kelas 4 ni. Tak faham kelas 4, turun balik darjah 1. Tak masuk darjah 2, masuk darjah 3. Ni kelas 4 ni. Kelas. Baik, insya-Allah sambung nanti. Wa amma burhan wujubil wahdaniyah. Jadi ngaji burhan je ni, belajar berfikir. Memang burhan ialah kaedah berfikir. Dia metodologi berfikir. Dia ilmu mantiki, ilmu mufakkir, ilmu tafkir, ilmu membelajar sekuens berfikir, susunan cara berfikir, cara mengatur ayat berfikir, munasabah tak munasabah, dan semua aturan tu pula telah dibimbing untuk menghasilkan fahaman yang betul akidah kita ke Allah Ta'ala. Ambil parti pada Al-Quran hadis ni, akal nak fokus supaya mesti dapat natijah dia ni, mesti dapat natijah ni, jangan dapat natijah lain. Burhan ulama dah susun siap dah. Siapa saya sebut sekadar pengalaman saya mengaji, belajar apa yang saya boleh berfikir. Kita yang belajar macam mana sampai kita pun boleh berfikir dengan metodologi dan cara berfikiran yang betul, yang sama, yang tepat, macam mana guru ajar kita berfikir. Ini disiplin belajar. Ini adalah disiplin belajar supaya murid dan guru ya, sama cara berfikir, sealiran. Betul ayat tu, sealiran. Kalau tidak nanti guru ahli sunnah, anak murid wahabi lagu. Kalau berfikir betul sealiran, insya-Allah semua anak murid sama dengan guru, sama. Okey, insya-Allah sambung kita nanti. Wa ma burhan wujubil wahdaniyah pula, insya-Allah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min duni hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك